Hari ini kalau awak lihat seolah-olah kita hanya nak bincang dua muka surat. Okey, tetapi sebenarnya dari segi penerangan dia sangat-sangat penting sangat penting kat sini. Okey, setiap siri homolog mempunyai kumpulan berfungsi dan kumpulan berfungsi inilah yang menentukan sifat kimia siri homolog. Itu pertama yang awak kena tahu. Dan alkana adalah hidrokarbon tepu. Ini adalah imbasan semula mempunyai ikatan kovalent tunggal. Alkana tidak reaktif. Biasanya alkana ni kita akan bandingkan dengan alkina. Okey, nanti kita akan masuk sifat kimia alkina yang lebih banyak berbanding alkana. Sebab alkana tidak reaktif. Alkina lebih reaktif. So hari ini kita bincang pasal alkana dulu. Alkina ni kenapa dia tidak reaktif? Jadi sebenarnya dalam buku teks ni dia dah nyatakan dengan jelas kerana ikatan karbon-karbon dan ikatan karbon hidrogen yang kuat dalam molekul memerlukan tenaga yang banyak untuk diputuskan. Kenapa alkana tidak reaktif? Kerana ikatan karbon-karbon dan ikatan karbon hidrogen yang kuat. Okey? Bila dia kuat, dia perlukan lebih banyak tenaga untuk putuskan. Jadi di sini, walaupun alkana tidak bertindak balas banyak dengan bahan kimia, ada dua tindak balas yang perlu awak ketahui. Jadi dua inilah adalah sifat kimia bagi alkana. Saya ulang sekali lagi, sifat kimia bagi alkana ada dua. Yang pertama pembakaran, yang kedua adalah penukar gantian. Jadi ada dua. Okey. Jadi kita lihat tindak balas pembakaran. Saya bagi penerangan guna buku teks dulu. Lepas ni kita akan buat dia punya persamaan kimia satu persatu. Okey. Tindak balas pembakaran. Okey. Tindak balas pembakaran, kita nak lihat di sini. Dalam tindak balas pembakaran alkana sebenarnya ada dua. Yang pertama, tindak balas pembakaran lengkap. Ini yang pertama. Okey, di bawah tindak balas pembakaran, pelajar kena tahu alkana terbakar dengan lengkap. Yang kedua adalah pembakaran tidak lengkap. Yang pertama, pembakaran lengkap. Yang kedua, pembakaran tidak lengkap. Bagaimana nak membezakan pembakaran alkana lengkap dan tidak lengkap? Kalau tindak balas alkana terbakar dengan lengkap dalam oksigen, okey, ini perkataannya. Dalam oksigen berlebihan. Dalam oksigen yang cukup-cukup. Maknanya itu terbakar lengkap. Jadi kena rujuk ayat yang dikeluarkan pada kenyataan ataupun pada soalan yang diberikan. Dan apabila alkana terbakar lengkap, mesti hasilkan yang pertama karbon dioksida, okey. Yang kedua air. Maknanya ada dua saja hasil. Okey, bagi pembakaran alkana yang lengkap ada karbon dioksida dan air. Jadi kalau kita soalan bekalkan kepada kamu apabila metana terbakar lengkap contohnya. Jadi automatik pelajar dah tahu hasilnya mesti karbon dioksida dan air. Okey, bagi tindak balas lengkap hasilnya mesti karbon dioksida dan air. Di sini dia bagi contoh metana tindak balas dengan oksigen. Apabila kita katakan pembakaran, mesti tindak balas dengan oksigen, gas oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan air. Cikgu akan bagi penerangan bagaimana kita nak tulis pembakaran alkana dan cara untuk seimbangkannya selepas ini. Dan kemudian bagi alkana yang tidak lengkap pembakarannya, apabila bekalan oksigen terhad, okey, tak cukup. Jadi kena baca dia tulis apabila metana terbakar dalam oksigen yang tidak mencukupi. Jadi pelajar dah tahu, okey, ini pembakaran tidak lengkap. Ingat tidak balas pembakaran. Tetapi pelajar kena tentukan sama ada ini pembakaran lengkap ataupun tidak lengkap berdasarkan ayat yang diberikan. Sama ada dia bagi pembakaran lengkap ini dalam oksigen berlebihan ataupun oksigen yang terhad. Jadi pelajar kena kenal pasti. Jadi untuk pembakaran alkana yang tidak lengkap akan menghasilkan karbon. Biasanya macam mana orang nak tahu dia ada banyak karbon? Dia ada jelaga, sut,
hitam. Itu yang kita katakan jelaga. Ada karbon monoksida, iaitu sejenis gas yang beracun. Dan juga air. So ini adalah pembakaran tidak lengkap. Jadi contoh pembakaran tidak lengkap metana, kalau kita lihat di sini, okey, maknanya apabila awak lihat tindak balasnya masih lagi dengan oksigen. Cuma oksigennya tidak cukup. Dan kalau tidak cukup, maknanya di sini pelajar kena tahu bahawa hasilnya tidak boleh karbon dioksida dan air. Hasilnya karbon monoksida dan air atau karbon dan air. Okey, karbon dan air. Dan maknanya di sini apabila soalan peperiksaan keluar, katakan metana bertindak balas dalam oksigen yang tidak mencukupi. Jadi pelajar boleh pilih mana-mana, sama ada karbon monoksida dan air ataupun karbon dan air apabila nak tulis persamaan. Jelas ke tak jelas? Awak boleh dapat ke tidak? Okey. Jelas. Okey. So sekarang kita pergi kepada contoh. Cikgu nak tuliskan persamaannya. Tindak balas pembakaran. Okey, tindak balas pembakaran ini adalah kita ada tindak balas pembakaran alkana. Ini saya nak pelajar tolong tengok betul-betul. Yang pertama, cikgu ambil tindak balas lengkap. Ini alkana yang lengkap. Cikgu mulakan dengan metana. Walaupun dia dah bagi tadi metana, cikgu mulakan dengan metana. Untuk pembakaran metana, CH4. Tindak balas dengan oksigen. Okey, kita tahu ini tindak balas lengkap, otomatik kita tahu hasilnya karbon dioksida dan air. Okey pelajar. Bagaimana kita nak seimbangkan? Bagaimana kita nak seimbangkan? Jadi tolong dengar. Yang pertama, rujuk karbon dulu. Ada berapa karbon? Ada 1. Jadi di sini semua pelajar tahu ini adalah bahan. Okey, ini adalah hasil. Okey, kita mula. Okey, jadi di sini karbon ada berapa? Ada 1. Jadi hasilnya karbon pun 1. Selesai. Mulakan dengan karbon. Yang kedua, mulakan dengan hidrogen. Ada berapa hidrogen di sini? Ada 4. Di sini hidrogen ada berapa? Ada 2. Jadi tak cukup. So kita buat balancing. Letak 2 kat depan. Okey, kita buat 2 kat depan. Okey, sekarang berapa bilangan oksigen di sini? Oksigen di sini ada 2. Oksigen di sini ada berapa pelajar? Okey. Sini ada 2, sini ada 2. So oksigen kat sini ada 4 bilangan atomnya. Jadi kena letak 2 di sini. Barulah persamaan anda menjadi persamaan yang seimbang. Kita tulis semula, katakan CH4. Okey, metana bertindak balas dengan 2 mol gas oksigen menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida dan 2 mol air. Okey, yang pertama, metana, tindak balas lengkap. Okey, tindak balas lengkap. Cikgu pergi contoh yang seterusnya. Awak akan nampak nanti ada sedikit perubahan. So, sekali jalan seimbang. Kita pergi kepada contoh etana. Okey, kita pergi kepada pembakaran etana. Kita masih lagi bercakap tentang pembakaran lengkap. Oksigen yang berlebihan ataupun oksigen yang mencukupi. Tindak balas pembakaran lengkap etana. Jadi di sini C2H6 ini untuk etana bertindak balas dengan oksigen, maknanya pembakaran etana dalam oksigen yang berlebihan akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. So how to balance it? Kita nak seimbangkan dia, jadi kita mulakan dengan karbon. Awak lihat kat sini ada berapa karbon? Ada 2 karbon. So kita letak 2 di sini. Okey.
Ada berapa hidrogen? Ada 6. Jadi kalau lihat di sini hidrogen ada berapa? Ada 2 sahaja. Jadi kita perlukan lagi 4. Jadi kita letak 3 kat sini 3 darab 2 6. Jadi sini pun 6. So bilangan hidrogen, bilangan karbon dah selesai. Kemudian kita lihat oksigen. Oksigen di sini ada 2. Oksigen di sini, kalau kita lihat oksigen di sini ada berapa? Okey. 2 darab 2. Kita ada 4. Yang sini ada 3. Jadi jumlah oksigennya 7. So macam mana pelajar? Ada 7. Okey. Untuk mudah, bagi sebatian karbon. Saya ulang sekali lagi. Untuk siri homolog sebatian karbon. Tindak balas pembakarannya kita boleh seimbangkan menggunakan pecahan. 7 di sini kita hanya tulis 7/2. 7/2. So, persamaan ini diterima. Kalau pelajar nak gunakan nombor bulat, jadi kita akan tulis, Cikgu salin dulu persamaan asalnya ni, C2H6. Tindak balas dengan oksigen, hasilkan karbon dioksida dan air, H2O. Kalau kita nak persamaannya ni, semua nombor bulat, tak mau pecahan, jadi kita akan darabkan dengan 2. Ini semua kita kena darabkan dengan 2. Jadi di sini 2 mol etana bertindak balas, kalau dekat sini dia dah potong jadi 7 mol gas oksigen, 2 darab 2, 4 mol gas karbon dioksida dan 6 mol air. So, ada 2 persamaan yang awak boleh gunakan bagi tindak balas pembakaran untuk etana. Jadi maknanya, sama ada pelajar nak guna persamaan yang ini, ada pecahan. Jadi ini yang paling senang. Untuk pelajar yang ada masalah, dia terus letak saja 7 per 2, bahagi 2 kat sini, ataupun dia boleh buat satu persamaan yang lengkap seperti ini. Ini pilihan. Dalam sebatian karbon pembakaran awak akan jumpa adanya tindak balas menulis persamaan kimia yang ada pecahan. Yang lain-lain tu jangan mengada-ngada nak tulis pecahan. Cikgu akan bagi lagi 2 contoh. Lepas ni cikgu akan pergi kepada propana and then kemudian butana. Saya nak awak cuba buat ideologi, berdasarkan apa yang cikgu tunjukkan ni, ataupun senang cerita inference yang boleh awak nyatakan berdasarkan kepada persamaan-persamaan yang akan saya tunjukkan. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Untuk propana. Propana C3H8. Tindak balas dengan oksigen berlebihan, maknanya pembakaran lengkap membebaskan gas karbon dioksida dan air. Di sini nak tulis berapa? 3. Kemudian hidrogen kat sini 8. Kat sini nak letak berapa? 4. Sekarang cuba kira bilangan oksigen. Oksigen di sini 2. Oksigen di sini 3 darab 2, 6. Tambah 4. Sama dengan 10. So kat sini nak letak berapa? 5. Thank you Rini. Ini adalah propana. Tindak balas lengkap. Ingat cikgu cakap tindak balas lengkap. Ini propana. Kita pergi pula kepada butana. Butana C4H10. Tindak balas dengan oksigen. Hasilkan karbon dioksida dan air, H2O. Jadi sekarang, kita balik semula kepada cara kita tadi, step kita tadi. Karbon 4, karbon 4. Hidrogen 10, jadi kat sini kita letak 5. Kat sini, kita akan jadikan dia pecahan. 13/2. Pelajar. Apa yang awak boleh buat kesimpulan daripada 4 contoh yang cikgu dah bagi? Bagi alkana, pembakaran alkana, apa yang awak boleh buat kesimpulan? Ada yang nak cuba?
Apa kesimpulan yang awak boleh? Daripada karbon 1, daripada metana, etana, propana, dan yang keempat adalah butana. Apa yang awak boleh buat inference berdasarkan contoh-contoh yang cikgu dah bagi ni? Apa yang awak boleh bagi tahu? Nabila, apa yang awak boleh buat kesimpulan kat sini? Kalau kalau karbonnya tu nombor ganjil, tak payah buat pecahan, tak payah seimbangkan pakai pecahan. Okey, dapat tangkap pun. Okey, maknanya jika bilangan karbon ganjil, karbon 1, karbon 3, karbon 5, karbon 7, karbon 9, tak kisahlah awak dapat karbon berapa pun, maknanya kalau karbonnya tu ganjil, awak akan dapat menulis persamaan kimia bagi tindak balas pembakaran alkana tanpa ada pecahan. Semua nombor bulat. Tapi kalau misalnya bilangan karbonnya genap, C2, C4, C6, C8, C10, maknanya akan ada dua persamaan yang awak boleh hasilkan. Sama ada awak gunakan pecahan ataupun gunakan nombor bulat. Kena didarabkan 2 pada keseluruhan persamaan. Boleh faham atau tidak ni pelajar? Jelas atau tak jelas ni pelajar? Jelas, Cikgu.